KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semestinya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami, saya Akmal Nazri. Saya Nisa, wajah yang mungkin agak asing untuk Road to Success. Minta tumpang lalu ya, tumpanglah hari ini. Janganlah cakap wajah asing, awak bukannya alien, awak manusia kan? Janganlah macam tu. Kita welcome. Welcome semua orang insyaAllah. Ya, tapi itulah Sisi. Are you okay, Sisi? Get well soon, alright? Ya, kita mengharapkan Sisi segera sembuh supaya dapat segera menghiburkan ataupun sama-sama belajar dengan adik-adik di Road to Success SPM 2020. Baik, hari ini hari Khamis, 25 Februari 2021 dan semestinya calon-calon SPM ini sedang berperang ya. Menjawab soalan lagi, Akmal. Ya, macam pagi tadi kita dapat lihat subjek sejarah kertas 3. Kertas 3. Dan sekarang mereka sedang menjawab kertas pendidikan seni visual teori seni iaitu kertas 1 dan kertas 2 akan berlangsung pada hari esok di mana mereka akan menjawab soalan mengenai seni halus. Wah, berseni tak awak? Ya, awak bercakap pun berseni tau. Alamak, seni bercakap tapi kan, boleh. kita nak tanya juga kepada Nisa. Macam awak sendiri waktu zaman awak mengambil SPM, awak ambil apa? Sains tulen ke? Sains akaun ke? Ya, sains tulen dan saya sangat-sangat suka subjek bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah dan pendidikan Islam. Yang lain tu suka juga. Mungkin yang 4 ni saya rasa confirm boleh skor insya-Allah. Insya-Allah. Awak memang tak suka tanya saya lah kan? Tak nak tanya-tanya saja sebenarnya. Nak tanya jugalah. Awak SPM dulu maklumlah dia junior saya kan, tak jauh lah beza. Kita masih muda. Betul. Awak dulu SPM macam mana? Saya ambil sains akaun pada tahun 2009 di SMK Gunung Rapat Ipoh Perak dan alhamdulillah semuanya berjaya. Jadi orang juga kan? Saya baru dapat tahu ambil akaun dulu. Ya. Okey, lepas ni nak kira-kira malah agak bagi aku mal insya-Allah. Boleh. Itu sedikit lah kan mengenai sebab apa kita masih lagi demam SPM bagi calon-calon SPM 2020 ini. Dan macam hari ini, seperti mana yang kita tahu, seperti yang mana Nisa memberitahu kepada anda, calon-calon SPM sekarang kini berperang untuk mengambil kertas pendidikan seni visual. Dan hari ini kita ada kelainan sikit seperti biasa, yang di mana kita hari ini nak ingin bercakap mengenai inspirasi kejayaan murid berkeperluan khas. Akmal, mungkin ada penonton kita yang tidak begitu familiar, tidak begitu kenal apa itu murid berkeperluan khas. Di mana murid berkeperluan khas ni, Akmal, adalah rakan-rakan kita yang kita kategorikan kepada 6 kategori, tapi Nisa sebut sikit boleh ya? Boleh, ada kategori kurang upaya penglihatan, pendengaran, fizikal dan sebagainya. Ya, tapi yang hari ini sebenarnya kan siapa yang kita ingin jemput ni, beliau cukup luar biasa. Luar biasa orangnya. Saya merasa sangat terinspirasi. Auranya dah terasa ke sini, Akmal. Dah tengah sedut aura yang positif tu. Kalau kita nampak dia pun dah tak sabar-sabar nak masuk dalam set kita, tapi nanti dulu. Sabar. Akmal, kita nak ingatkan kepada adik-adik kita yang mungkin akan kembali ke alam persekolahan tidak lama lagi, kekal menjaga SOP di mana sentiasalah memakai pelitup muka, jarak jaga sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa basuh tangan dan guna hand sanitizer bila perlu. Iya, dan sekarang ini tanpa membuang masa, kita nak tengok siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Jom, siapa agaknya? Ini dia. Ini dia, cikgu akan bersama dengan petang ini bersama dengan kita. Wow. Pengalaman sebanyak 22 tahun. Wow. Lebih daripada umur awak ya? Iyalah, lebih daripada umur saya. Saya 22. Kita ada Cikgu Zakaria bin Yahya. Assalamualaikum. Selamat datang Cikgu Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mengundang. Terima kasih Cikgu yang sudi bersama-sama dengan kita di sini pada hari ini. Saya sedikitlah nak memberi info kan mengenai siapakah Cikgu Zakaria bin Yahya ini. Beliau, ya Allah, kalau saya nak sebut pun menggeletar saya nak sebut Cikgu Zakarianya. Kenapa menggeletar tu, Akmal? Kalau kita dapat lihat di sini, beliau merupakan seorang ketua panitia bagi mata pelajaran sejarah, dan bukan itu sahaja, beliau juga seorang guru penasihat untuk kelab
Teknologi, Maklumat dan Komunikasi. Dan katanya rumah sukan apa tu? Rumah Sukan Wajah. Macam nama rumah sukan saya dulu, cikgu. Dekat sekolah mendengar saya dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa pembangunan Braille sekolah. Wah, cikgu. Wah, luar biasa aktif lah. betul. Saya rasa macam saya tak layak duduk sebelah Cikgu Zakaria sebab saya tak tahu apa pengorbanan yang saya telah berikan kepada anda semua. Tapi sebenarnya aku adalah satu penghormatan untuk kita ada Cikgu Zakaria dengan kita pada hari ini kerana ada banyak benda yang Cikgu Zakaria boleh kongsikan dengan kita di Road to Success. Ya, baik, dan macam sebenarnya ada sebab kenapa kita menjemput Cikgu Zakaria juga. Kenalah dengan topik yang pada petang ini kan, iaitu inspirasi kejayaan murid berkeperluan khas. Dan Cikgu Zakaria juga merupakan seorang yang menulis mengenai Quran Braille kan. Nak panggil abang ke, nak panggil macam mana cikgu nak lebih ke? mesra. Lebih mesra, lebih manja macam mana tu cikgu? Nak panggil apa tu? Kalau saya ni kelihatan muda, panggil abang. Muda. Sangat. Kalau saya ni kelihatan dah berumur, panggil pakcik. Kalau biasa-biasa panggil Cikgu Zakaria aja. Cikgu Zakaria lah, Cikgu Zakaria. Sebab kita kat sini kita mendukung ataupun mengangkat pendidik-pendidik di seluruh Malaysia. Cantik awak cover. Baik, Cikgu Zakaria, mungkin boleh ceritakan sedikitlah kan. Macam tadi saya sudah menyebutkan mengenai siapakah Cikgu Zakaria ini, tapi mungkin Cikgu Zakaria boleh tambahkan lagi mengenai siapa sebenarnya Cikgu Zakaria bin Yahya ini. Silakan cikgu. Allah Rabbi. Saya insan biasa saja. Sedikit latar belakang. Saya ni mula dilahirkan memang beginilah. Dalam bahasa mudahnya dilahirkan memang dah tak ada mentol lah. Tak ada. Tak ada? Tak ada mentol. Ada mentol. Oh, okey. Okey. Kemudian saya mendapat pendidikan awal sekolah rendah. Mula-mula saya menjejakkan kaki ke sekolah ialah di Sekolah Kebangsaan Masjid Baru, iaitu kira-kira 1.6 km dari rumah saya. Saya ni berasal dari Melaka. Melaka, orang Melaka, Ya, saya. asam Ya Allah, pedas. sedap asam pedas. Nampak tak? Kemudian saya di Sekolah Kebangsaan Masjid Baru itu selama setahun saja. Pada tahun berikutnya saya masuk ke Sekolah Princess Elizabeth. Ataupun hari ini SKPK Princess Elizabeth di Johor Bahru. Baik. Di situ saya menerima pendidikan rendah. Kemudian untuk pendidikan menengah saya bersekolah di St. John's Institution Kuala Lumpur. Oh, okey. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Kemudian setelah itu saya berjaya menyambung pelajaran saya di Universiti Melaya. Dan memang bidang pengkhususan saya adalah bidang sejarah. Kemudian saya dapat meneruskan pengajian di membuat diploma pendidikan Malaysia di masa itu dikenal sebagai Maktab Perguruan Raja Melewah. Baik. Dalam program KPLI, Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Di situ pun saya memang ambil sejarah juga. Sejarah juga. Ya, orangnya memang suka dengan sejarah lah. Ya, saya suka waktu pelajaran tu, cikgu. Selepas itu barulah saya postinglah sebagai pendidik sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah. Cikgu ingat tak sekolah pertama yang cikgu menjadi guru? Sekolah yang mula-mula saya berkhidmat ialah SMK Haji Zainal Abidin, Jalan Hamilton, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Diharapkan ada yang menonton daripada Pulau Pinang mungkin tahu, ini cikgunya. saya ni. Ya. Pada ketika itu. Sekarang mengajar di? Sekarang saya berkhidmat di SMK Pendidikan Khas Tapak, Kuala Lumpur. Tapak Kuala Baik. Lumpur. Itu sebab saya ada perkatakan tadi kan, Nisa, beliau ni mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa. Ya, lebih lagi daripada apa yang kita buat ni. Akmal, macam mana ni? Terinspirasi tak? Itulah saya cakap, saya macam tak layak je ada dekat sini sebenarnya kan. Boleh cari job lagi. Tapi kan cikgu, kita sebenarnya ada kejutan untuk cikgu sebenarnya. Cikgu ingat tak, macam kita tahu cikgu dah mengajar beberapa buah sekolah kan. Mungkin boleh sebutkan antara favourite student Cikgu Zakaria. Antaranya siapa? Adakah Ahmad Nazri atau Nisa K ke? Ya, kita baru belajar berapa saat ni, Akmal?
Okey, sebenarnya bila kita mengajar ni untuk saya lah. Mungkin untuk lain guru lain dia punya cara lah. Betul. Okey, saya sebenarnya tak ada favorite student. Semua student sama rata. Okey. Semua student favorite cikgu. Semua student Semua favorite. sayang. Semua favorite. Tapi yang bezanya ialah bila mereka keluar hasil daripada peperiksaan awam yang mereka tempuhi, itu yang mungkin sedikit membezakan antara satu sama lain. Ada yang mungkin dapat keputusan cemerlang, ada yang mungkin biasa-biasa, ada yang mungkin luar biasa, ada yang mungkin kurang biasa. Begitulah. Dan segala yang biasa-biasa lah. Saya dulu pun biasa-biasa je cikgu. Alhamdulillah. Masih boleh mencapai cita-cita orang kata. Awak luar biasa lah. Ya ke? Awak pun luar biasa. Puji memuji. Sebenarnya bukan apa. Kami ada sebab kenapa mengatakan Cikgu Zakaria. Siapa Cikgu Zakaria punya favourite student. Kita ada sesuatu sebenarnya untuk Cikgu Zakaria. Mungkin kita boleh lihat apa yang sesuatu sangat tu yang saya perkatakan tadi. Apa tu? Jom tengok. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Saya Rishan Pondraj Anaraja Sauraj, salah seorang bekas pelajar Cikgu Zakaria. Saya rasa amat bertuah kerana dapat menjadi pelajar kepada Cikgu Zakaria selama 2 tahun. Beliau telah mengajar saya mata pelajaran sejarah ketika tingkatan 4 dan 5. Cikgu Zakaria merupakan seorang guru yang sangat dedikasi dan committed. Apa yang saya suka kat beliau adalah beliau akan menerangkan atau berkongsi maklumat dan fakta sejarah yang tiada di dalam buku teks. Ini menyebabkan saya dan rakan-rakan saya mudah memahami dan lebih tertarik kepada sejarah. Beliau juga akan membuat lawak ketika di dalam kelas yang menghiburkan kami semua. Bukan itu saja, beliau juga sering memberikan kata-kata semangat untuk kami berjaya dalam kehidupan. Akhir sekali, Cikgu Zakaria juga seorang yang beramah. Beliau akan menegur saya dan rakan-rakan yang lain ketika berjumpa di mana sahaja. Saya masih berhubung dengan beliau sehingga sekarang. Ketika saya sekolah dahulu, saya pun diajar oleh Cikgu Zakaria selama 2 tahun, iaitu beliau mengajar saya bahasa Melayu dan sejarah ketika saya Form 4 dan Form 5. So beliau seorang yang alert ketika dalam kelas, di mana beliau tahu kalau ada antara kami yang tidur dalam kelas, beliau boleh tahu anak murid tu tengah tidur. Dan bila dia dapat tahu, dia akan kejut orang yang tidur tu lah. Jadinya kami pun, walaupun kami pun sama-sama tak nampak, tapi kami pun berasa pelik juga macam mana Cikgu Zakaria boleh tahu kita ni tengah tidur. Sedangkan dia pun tak nampak, kita pun tak nampak dia. Macam tu lah. Jadi dekat situ dia sangat teliti lah dengan pelajar-pelajar dia. Dia sangat alert ketika dia sedang mengajar. Didik TV KPM. Cikgu Zakaria, Siti Najihah dah bocor rahsia. Cikgu Zakaria boleh tahu siapa yang tidur. Siapa yang tidur tu agaknya ya. Yang penting bukan kita berdua lah kan cikgu kan. Mungkin nak tahu, macam mana pula Cikgu Zakaria ni boleh dapat tahu siapa yang tidur kan. Tapi kita jangan sebut nama dia lah Cikgu Zakaria. Malu dia satu Malaysia. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Boleh cikgu Okey. Cantik. Alright, sebenarnya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Tadi sewaktu kita berhenti rehat lah kan, saya ada menanyakan mengenai Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria, katanya Cikgu Zakaria ini bukan merupakan salah satu orang kuat kan di Pertis, iaitu ahli jawatan kuasa Quran Braille Pertis hingga sekarang ini. Mungkin Cikgu boleh sebut sikit mengenai apa Pertis itu sebenarnya?
Okey, Pertis ialah Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia. Baik. Ia adalah pertubuhan ataupun persatuan berdaftar sejak berdaftar dengan ROS sejak tahun 1996. Jadi saya dengan Pertis ni saya pernah jadi naib yang dipertua antara tahun 1996 hingga 1998. Kemudian saya tak jadi ahli jawatan kuasa. Kemudian tahun 2004 hingga 2006 saya menjadi ahli jawatan kuasa pusat. 2006 hingga 2010 saya sekali lagi sebagai naib yang dipertua. Kemudian 2010 sampai 2014 saya yang dipertua peringkat kebangsaan. Kemudian selepas 2014 saya sendiri yang meletakkan jawatan, tapi saya masih membantu dari luar lah. Sebab itulah saya masih lagi menganggotai jawatan kuasa Braille peringkat Pertis. Ya, nampak tak? Sungguh luar biasa. Masih lagi membantu walaupun sudah tidak lagi menjadi sebahagian, tapi dikira sebahagian lagi lah ya. Bercakap mengenai Al-Quran Braille ni kan Akmal, insyaAllah akan dilancarkan 30 Mac ya Cikgu? InsyaAllah. Yang bersih terkini Rustam Usmani. Boleh saya pegang Cikgu ya Al-Qurannya? Boleh. Okay, saya tunjuk kepada calon-calon SPM di rumah. Ini rupanya Quran Braille ini. Kalau anda dapat lihat di sini. Okey, yang itu kalau saya boleh terangkan, itu hanya 5 juzuk sahaja. 5 juzuk sahaja tebal ini. Itu Quran cetak lah. Cetak Braille 5 juzuk sahaja. Jadi kalau nak 30 juzuk, dia kena ada lagi 5 yang tebal macam tu. Bermakna ada 6 jilid semuanya baru melangkumi sepenuh. Itu Al-Quran cetak Braille. Okey. Ini dia. Kalau anda dapat lihat, ini rupanya lah Quran Braille ini. Ini baru 5 juzuk Cikgu Ya, saya. Mungkin kita tak tahu juga cabaran untuk menulis Quran Braille ni apakah sebenarnya Cikgu? Okey, sebenarnya untuk menulis, yang tulis ni kawan saya lah. Tuan Haji Muhammad Ali, dia yang banyak menulis. Jadi saya ni orang kata hanya baiki sikit-sikit sajalah. Tapi sebenarnya cabaran yang paling besar, yang terbesar dan tak ada besar yang lebih daripada itu, ialah proses semakan. Pastikan semuanya betul dan tepat Cikgu ya. Itulah cabaran yang paling besar kerana kita akan semak daripada setiap huruf, setiap baris dan setiap tanda baca. Kita akan semak satu persatu. Bayangkan kita kena semak sebegitu daripada huruf yang pertama sehingga ke huruf yang terakhir Al-Quran 30 juzuk itu. Kita kena semak. Kadang-kadang dia ada tanda ni, kadang-kadang dia tak ada tanda yang ini. Jadi yang itu kita memang kena sangat berhati-hati. Ya, betul tu Cikgu. Sebab itulah proses yang paling mencabar, yang paling terpalinglah mencabar. Ialah proses semakan. Itu mengenai Al-Quran. Tapi ini yang cetakan kita boleh rasa Akmal yang ni. Tapi dari segi yang macam pendidikan sejarah tu juga kan. Macam mana tu Cikgu? Kalau sejarah saya nak beritahunya. Yang ini yang sejarahnya. Ini buku Braille. Ada buku cilik tadi ke? Oh, ada. Yang ini buku teks ya. Yang buku teks tu. Nak tunjuknya, ini buku teks lengkap. Okey, betul. Sejarah tingkatan 4. Buku teks lengkap lah. Ini saya pinjam dari kawan saya, Cikgu Liana ni. Terima kasih Cikgu Liana. dia punya buku. Tapi bila diterjemahkan ke dalam bentuk Braille, dia bukan begini. Dia akan satu buku ini bersamaan dengan yang ini semua ni. Yang tebal-tebal ni di hadapan kita ni Cikgu. Ya, ada 4 jilid tu. Ini yang 1/4, 2/4, 3/4 ni, dan di tangan saya adalah 2/4. Ada 4 jilid. Ya, saya. Dan kalau saya dapat lihat di sini kan Cikgu kan, dia punya ada yang macam peta-peta tu. Okey, itu pun timbul juga. Itu ialah timbul-timbul peta timbul ataupun rajah timbul. Okey. Sebab dalam buku teks dia ada rajah. Ada betul. Ada gambar dan sebagainya. Ada gambar dan sebagainya. Jadi sebahagian besar daripada itu boleh dibuat dalam bentuk timbul. Itu dipanggil rajah timbul. Dan proses itu sebenarnya bukan satu proses yang mudah. Ianya sukar. Saya pegang buku teks ni Cikgu. Boleh. Yang ni Nisa. Yang ni. Yang peta tu mungkin Cikgu boleh menunjukkan kepada penonton-penonton. Okey. Kalau kita tengok kertas ini dengan kertas ini berbeza. Betul. Kertas ini adalah untuk menimbulkan huruf-huruf Braille sahaja.
Ini dipanggil kertas biasalah. Tapi untuk rajah peta, kita akan gunakan kertas yang ini. Kertas yang berwarna coklat ni ya. Warna apa ya? Warna coklat, cikgu. Coklat ya. Baru saya tahu. Okey. Comel lah cikgu. Okey, jadi yang ini dia panggil Braillon. Braillon Ya, Braillon. Braillon jadi Braillon ini tak ada dekat sini. Kita kena import. Oh, kena import. Ya. Dan harga satu ni dia akan bergantung kepada dolar Amerika. Oh, bukan currency lah senang kata. Ya. Mata wang lah. Bukan dalam ringgit Malaysia. Bukan. Mahal lah ni cikgu. Ya. Ya. Itu cabarannya lah. Ya, betul. Inilah yang dikatakan Rajah Timur ni. Ya. Ini dia. Ini terbalik ni. Ya. Oh ya ke? Maaf cikgu. Nisa. Cikgu tu alamak. Tak maaf cikgu, biasa cikgu. Hari ni baru pertama kali. Ini ialah cerita ni tentang bab 3. Bab 3. Ya, bab 3 sejarah tingkatan 4. Ini sebenarnya peta yang menunjukkan lokasi 8 regimen MPAJA yang beroperasi di Tanah Melayu. So di sini ditunjukkanlah kat mana lokasi 8 regimen MPAJA itu. Di dalam peta inilah. Jadi bila kita mengajar, macam saya mengajar, murid-murid saya pun, saya akan panggil seorang-seorang. Okey. Kalau macam murid biasa, murid yang celik ni, kita paparkan peta tu di papan coklat ke, papan hitam kan? ke, ataupun di slide ke, semua boleh tengok. Kalau ada 50 murid, 50 boleh tengok. Jadi dalam masa 2-3 minit, dah selesai dah cerita peta tu. Tapi kalau kita mengajar murid-murid berkeperluan khas masalah penglihatan ni, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena panggil seorang-seorang. Tunjukkan dia. Kita tunjukkan dia. Dan rasai sendirilah. Ya. Mula-mula kita kena tunjukkan keseluruhan peta tu. Baik. Lepas tu kita akan tunjuk peta tu satu-satu. Satu bahagian ke satu bahagian. Maksudnya daripada makro kepada mikro. Daripada makro ke mikro. Daripada keseluruhan kepada yang bahagian-bahagian peta tu lah. Dan seorang-seorang. Katalah satu orang mengambil masa sampai 5 minit. Kalau dah ada 10 orang, 50 minit. Habis satu masa untuk satu peta. Untuk satu peta sahaja. Ya. Itulah rasionalnya kenapa ratio satu kelas untuk murid masalah penglihatan dia tak boleh ramai-ramai. Ya. Faham. Untuk satu peta saja kita akan mengambil masa satu masa PDPC. Dan antara subjek yang mencabar yang banyak Rajah Timur, Peta Timur ni antaranya ialah kalau macam sejarah tak banyak. Ya. Dan sejarah ni pula kadang-kadang kalau sukar untuk murid itu memahami peta itu, masih ada ruang dan peluang untuk kita terjemahkan peta itu dalam bentuk teks. Ya. Tetapi bagi subjek seperti matematik, sains, geografi, yang ini memang mereka kena ditunjukkan peta juga. Oh, dan matematik juga panduan yang sama Ya. Raja-raja dan sebagainya cikgu ya. Lagi banyak raja. Ialah formula-formula dia kan. Ya, betul. Pythagoras theorem Jangan sebut pada saya. Nanti saya hilang ingatan terus matematik. Jangan. Suka matematik. Mungkin lemah sedikit. Tapi mungkin kita nak tahu juga Cikgu Zakaria kan, untuk menghasilkan peta ni selain daripada kita tahu ialah kertasnya pun bukan datang daripada sini kan. Ya, dia ada kertas jauh khas dia kat sana tu. Apa lagi sebab kita tahu peta ni dia sangat general kan. Mungkin ada peta yang dari segi peta-peta benua negara-negara. Tapi yang macam kalau yang gambar-gambar semua-semua tu macam mana tu kalau nak hasilkan cikgu? Okey. Dia yang pertama sekali bahan. Maksudnya bahan itu mesti tahan sebab dia akan selalu dirasa. Baik. Selalu dirasa. Bila sentiasa dipegang ni cepat haus dia kertas tu. Sebab itulah orang di luar negara digunakan kertas ini. Kertas khas ya. Jadi bahan dengan menggunakan kertas ini ataupun Braillon ini, maka dipegang berkali-kali pun insya-Allah dia tak akan rosak. Insya-Allah. Insya-Allah tahan lama. Kalau kena air pun dia tak akan rosak. Melainkan kalau ia sengaja dirosakkan. Ya. Tapi kalau rosakkan cikgu mungkin cari saya lah Salahkan dia. Okey. Baik, sekarang ni macam tadi kami ada bertanyakan kepada Cikgu Zakaria. Cikgu, siapa murid yang tidur tu sebenarnya cikgu kan? Katanya ada bersama dengan kita cikgu. Sekarang ni kita berada di virtual kan? Ya. Secara alam maya. Secara virtual guest kita sekarang ni ingin bersama dengan adik Muhammad Syahir Ramli, Yoh Kok Sun, Kevin Tran, Pulan Tran dan juga Tan Ching Nin. Hello, apa khabar? Hello. Hai semua. Hai, Assalamualaikum. Hai semua. Hai, Waalaikumsalam. Semua dah makan ke? Dah makan tengah hari semua ya? Dah.
Dah. Selamat. Sekarang ini saya Akmal Nazri dan juga Nisa K. Saya Nisa. Ya, kami berdua bersama dengan guru kesayangan anda. Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria. Cikgu, mungkin boleh ingin menanyakan khabar kepada mereka. Sekarang kita ada, macam saya sebutkan tadi, kita ada Syahir, ada Kok Sun, ada Kevin Tran dan juga Tan Ching Ning. Okey, Kok Sun ni sekarang dia seorang guru. Oh, okey. Ya, dan kebetulan pula mengajar sama sekolah dengan saya. Cikgu Yo Kok Sun ni adalah antara murid pertama saya semasa saya mengajar di Pulau Pinang dahulu. Wah. Kembali bertemu, orang kata jodoh panjang. Ya, Mengajar anak kembali murid tempat dan sama. cikgu. Kok Sun, mungkin saya boleh tanya kepada anda waktu, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman belajar bersama dengan Cikgu Zakaria kita. Ya. Okey, baik. Suara saya jelas ya? Jelas. Okey, alright. Saya kiranya antara murid yang tertua lah bagi Cikgu Zakaria sebab Cikgu Zakaria adalah guru yang saya temui sewaktu saya tingkatan di SMK Haji Zainal Abidin di Pulau Pinang. So waktu itu Cikgu Zakaria baru posting dan saya memang kagumlah dengan Cikgu Zakaria sebab ilmu sejarah yang ada pada beliau sungguh kami ketika itu yang tak berapa nak minat sejarah pun jadi minat sejarah sebab kita boleh tanya apa-apa saja dengan Cikgu Zakaria. Semua yang berkaitan pun boleh tanya kepada beliau dan beliau memang berkata putra mana-mana kerajaan yang bergabung di kerajaan lain kesannya, jadi kita akan jelas dan nampaklah keseluruhan berkaitan sejarah itu. Jadi itu adalah faktor lah yang menyebabkan saya lebih untuk belajar sejarah. Ya. Belajar pun jadi makin berminat dengan sejarah bila belajar dengan Cikgu Senang Zakaria. kata apa-apa saja sejarah lah kan. Orang kata jangan tipu cikgu ni lah. Cikgu Zakaria ni jangan buat main-main pasal sejarah. Macam buku teks bergerak orang kata. Ya. Betul Kok Sun kan? Dengan dia. Ya. Okey, itu mengenai Kok Sun pula. Tapi macam Cikgu Zakaria, Syahir ni, mungkin boleh ceritakan sikit Syahir ni siapa dia sebenarnya? Okey, Syahir ni adalah murid saya rasa tahun dalam 2008-9 gitu kot. Saya pun dah tak berapa ingat, maklumkan dah berusia saya ni. Muda lagi. Macam tu. Okey, saya mengajar dia bahasa Melayu dan sejarah juga masa tu. Okey. Okey, dan dia ni seorang murid yang suka bertanya. Suka bertanya. Jadi kadang-kadang kalau saya tahu saya akan masuk kelas dia ni, biasanya saya akan prepare sikit lah. Takut-takut kalau dia tanya di luar kotak. Takut tanya luar kotak. Tapi bukan yang ni yang tidur dalam kelas tu kan Cikgu Zakaria? Tu macam panjang macam you lah kot. Lama. Tapi itulah, Syahir, nak tanya kepada Syahir ni, Syahir. Bukan awak yang tidur dalam kelas tu kan? Syahir, mungkin awak boleh ceritakan sikit pengalaman awak sewaktu belajar bersama-sama dengan Cikgu Zakaria kita pada tahun 2008-2009 macam tu katanya. Syahir? Ya, betul. Di mana Cikgu Zakaria mengajar saya subjek Bahasa Melayu waktu tingkatan 4 dan juga mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 4 dan 5. Baik. Di mana kenangan tu memang tak terhitung lah. Jadi apa pengalaman saya yang saya nak ketengahkan ataupun nak kongsikan di sini, di mana Cikgu Zakaria selalu pesan. Itulah kelebihan mencatat. Maksudnya Cikgu Zakaria dia akan ingatkan pelajar dia apa-apa pun mencatat. Itu adalah satu mencatat. Baik. Sebab kalau ni rahsia lah, rahsia saya nak kongsikan. Okey. Apa dia? Catat aku mah, catat. Ni yang saya nak tahu ni, apa rahsia dia, Syahir? Waktu kami belajar dengan dia, dia dia suka bawa pocket frame ke mana-mana. Pocket frame ni satu alat braille, mana kata braille manual digunakan. Dia di mana kalau khas dah tengok machine braille, machine braille tu satu benda lain. Di mana pocket frame ni dia yang bentuk portable lah, senang kata mudah alih untuk bawa pergi mudah ke mana-mana. alih. Okey. Dan dia akan catat buat satu short note. Jadi
kami dulu dalam kelas, kalau contoh mata pelajaran bahasa Melayu, kalau subjek tu 2 masa, dia ada satu istilah dia kami waktu tu, sesi tunjuk bakat. Sesi tunjuk makan? Tunjuk bakat. Tunjuk bakat. Tahu dah lapar. Apa tu? Apa tu Saya rasa Cikgu sebenarnya? Zakaria lebih tahu di mana setiap kami dulu diminta untuk membuat syarahan. Ada rotation lah, contoh dalam kelas tu ada 12 orang. Okay. Jadi di mana yang melibatkan 2 waktu, seorang-seorang akan kena. Jadi ikut giliran lah, tak ada siapa pun yang terkecuali. Di mana itu untuk membentuk keyakinan diri lah untuk nanti kita bercakap di halayak ramai dan sebagainya. Wah, tunjuk Itulah yang bakat lah, pendahan bukan Cikgu Zakaria, tunjuk yang kelainannya. Okey, baik. Terima kasih, Terima kasih. Syahri. Istilah itu sesi tunjuk bakat. Sesi tunjuk bakat. Sabar sekejap lagi kita makan ya. Apa bila Syahri ni kan, bila saja beliau menyebutkan sesi tunjuk bakat. Bukan makan, bakat. Bakat. Sesi tunjuk bakat ni, Cikgu Zakaria terus macam senyum panjang lebar sebagai telinga. Ya. Adalah tu dia nak cerita tu kan. Ada. Tapi kita tanya juga dekat Kevin Tran dan Kevin juga Tran. Ching Ning. Kevin Tran boleh mulakan dulu. Boleh ceritakan pengalaman anda dengan Cikgu Zakaria. Ya, silakan. Saya belajar dengan Cikgu Zakaria semasa pada tahun 2010 dan juga 2011 dan 2012. Okey. Itu mata pelajaran sejarah. Sebenarnya sedikit sedih lah dan cemburu terhadap saya kerana beliau belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Zakaria, tapi saya tidak punya peluang tersebut, jadi tak dapat nak explore lebih banyak lagi mengenai kreativiti dan juga teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran Cikgu Zakaria. Tapi walau bagaimanapun sejarah semasa dalam kelas saya sentiasa gembira lah dan sentiasa memberi, sebab saya akan mendapat satu tenaga yang orang kata istimewa lah bila belajar dengan guru-guru penglihatan berbanding guru-guru yang lain, kerana kita akan mempunyai satu tanggapan semula jadilah bahawa mereka juga telah melalui apa yang kita lalui dan merasai apa yang telah kita rasai. Jadi perhubungan hati ke hati di situ agak jelas lah. Dan seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan sebelum ni, Cikgu Zakaria amat teliti dalam kelas mengenai keadaan dan juga gerak-geri murid beliau. Dan beliau juga sentiasa memberi semangat dan tunjuk ajar yang menjadikan kami lebih seronok lah untuk kekal memberi fokus dan istiqamah dalam mempelajari sejarah. Ya, terima kasih Kevin. Hati ke hati ya. Saya pula yang terharu. Itulah. Kevin nak tanya, Cikgu Zakaria ni garang ke ataupun sebenarnya penyayang orang ni, Kevin? Dia, bila kita nak kata garang ni, dia adalah satu ungkapan yang simplistik lah. Sebab kalau sekarang ni memang tak ada guru yang garang dan kita susah nak buat satu tanggapan yang macam tu. Tapi Cikgu Zakaria merupakan seorang guru yang sentiasa memberi kejutan. Memberi kejutan. Oh, suka surprise Cikgu Zakaria ya. Jadi contohnya lawak jenaka dan teloroh yang ada pada beliau, dan student tak rasa seperti kita berada dalam satu kuliah lah. Kita lebih selesa dan santai untuk belajar. Kevin, saya juga bersetuju di mana cikgu ni suka berseluruh ya dengan kita dari tadi, Akmal kan. Mungkin Ching Ning boleh kongsikan kepada kami pengalaman Ching Ning pula, silakan. Hai, saya Ching Ning. Pelajar Cikgu Zakaria masa 2015. Cikgu Zakaria ajar sejarah juga. Seperti yang dikatakan oleh yang sini-sini saya tadi. Cikgu Zakaria memang seronok lah kelas dia sebab ikutkan saya tak suka sejarah sebab banyak baca kan. Tapi Cikgu Zakaria ni cara dia ajar dia macam bercerita, macam senang lah nak faham. Storytelling lah macam tu kan. Betul. Jadi macam kami tanya soalan pun macam dikatakan tadi, Cikgu Zakaria macam buku teks berjalan macam tu kan. Buku teks berjalan. Seperti apa yang Disa katakan. Boleh tanya je. Tapi mungkin awak boleh ceritakan, mungkin ada satu pengalaman yang awak tak akan lupakan, momen-momen antara awak dengan Cikgu Zakaria ni. Banyak juga. Satu je. Masa Cikgu Zakaria ajar tu Form 5, masa SPM kan. Banyak yang gerak gempur kelas tambahan. Masa ada Cikgu Zakaria datang untuk buat kelas dengan kami memang malam, memang lawak lah.
Banyak lawak dia. Oh, dia suka buat lawak. Orangnya suka berseluruh kan tadi. Rata-rata terima kasih Cik Ning. Rata-rata anak-anak murid yang berkongsi pengalaman suka jadi tak suka dari tak suka sejarah jadi suka sejarah. Pembelajaran itu seronok dan cikgu suka bagi kejutan. Ya, cikgu Zakaria nak kejutan lagi ke? Ke dah cukup dah? Okey, apa pun kita ingin ucapkan terima kasih kepada bekas-bekas pelajar Cikgu Zakaria tadi, iaitu kepada Syahi, Kok Sun, Kevin dan juga Cik Ning. Kita doakan semoga mereka ini sukses, maju jaya di luar sana, insyaAllah. Ya. Apa-apa nanti boleh jumpa Cikgu Zakaria, roger-roger. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu boleh ke? Boleh. Sebab selepas ni katanya Cikgu Zakaria nak menyanyi je. Kejutan. Kata suka kejutan. Okey, kita berhenti rehat dulu Nisa. Ya, jangan ke mana-mana. Semua yang selepas ni dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Masih lagi di Road to Success SPM 2020 di Didik TV KPM. Jangan lupa sentiasa menjaga SOP, pakai pelitup muka, jarak sosial 1 meter dan cuci tangan dengan kerap, pakai hand sanitizer bila perlu. Baik Sisi pula. Baik Nisa. Yeah. Sorry, jangan marah. Tak marah. Jangan. Kita pun rindu Sisi Iman. Baik, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Zakaria kita yang katanya akan menyanyi. Tak ada gurau-gurau. Gurau je cikgu. Cikgu, mungkin kita nak tanyalah kan Cikgu Zakaria, siapa sebenarnya seseorang yang memberi cikgu inspirasi daripada kecil sehinggalah cikgu zaman sekarang ini kan, yang mendorong cikgu menjadi seorang yang berjaya? Adakah kawan cikgu ke, ahli keluarga ke? Silakan cikgu. Okey. Sebenarnya ada dua pihak yang pentinglah dalam hidup saya ni. Dululah masa dulu. Okey. Dan bila sekarang ni ada 3 pihak lah. 3. Dah jadi 3. Okey, tapi asalnya 2. Okey, yang pertama sekali ialah kedua ibu bapa dan keluarga saya. Baik. Kerana mereka ni boleh terima saya. Maksudnya saya tak pernah rasa tersisih. Ataupun tak pernah merasa second class family member. Cikgu sekarang ada berapa adik-beradik? Saya 5. Sorry, maaf. Saya 6 orang. Cikgu nombor yang berapa cikgu? Kalau yang 6 tu saya nombor yang ketiga lah. Yang ketiga lah. Acik lah kan? Lain bukan? Sebab dah terbiasa panggil anak-anak buah saya, panggil saya Pak Ngah. Pak Ngah. Selalu Pak Ngah nombor 2 kan? Saya kan nombor 3. Pak Uda ke kan? Okey. Saya nak suruh dia orang panggil uncle tapi tak terbiasa. Wow, Mak Saleh. Uncle. Lepas tu bagaimana dengan ibu bapa? Ya, sebab ibu bapa saya ni, arwah ibu dan juga bapa saya ni, dia saya macam saya katakan tadilah. Saya tak pernah rasa tersisih. Okey, dan mereka lah yang menghantar saya ke sekolah. Okey, bagi mereka lah, bagi kedua ibu bapa saya ni, walaupun saya macam ni, tapi saya perlu pergi sekolah. Sebab itulah walaupun saya ni generasi 60-an 70-an, tapi saya tidak dipisahkan daripada sekolah. Okey, bila pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat datang ke rumah saya, rumah saya tu di hujung, orang kata di hujung negeri masa tu. Tahun-tahun 70-an ni kira hujung negeri lah. Masih belum ada elektrik pada masa tu. Jadi mereka, bila pihak kerajaan tu datang, jadi dia syorkan supaya saya dihantar sekolah. Jadi mereka tak ada masalah hantar saya ke sekolah. Sebab itulah mula-mula sekali saya bersekolah di sekolah yang tak jauh daripada rumah saya. Kemudian selepas itu barulah saya bersekolah jauh lah di Johor. Jadi sejak saya berumur 7 ke 8 tahun, memang saya tak tinggal di rumah. Saya dah memula merantau, tinggal di asrama. Hidup berdikari. Begitulah lebih kurang. Okay, tinggal di asrama. Sejak saya sekolah rendah lagi, tinggal di asrama sampailah saya masuk ke universiti macam tu. Jadi asrama dengan saya ni memang dah sebati sangat. Maksudnya tinggal berjauhan daripada keluarga tu memang dah sebati lah. Okey, itu yang pertama. Pihak yang kedua,
yang memang menjadi pada saya ialah guru-guru saya. Okey, guru-guru saya ni untuk maklumat semua, guru-guru saya ni semua kebanyakannya yang berpenglihatan, yang nampak. Tapi mereka itu mahir dengan bidang, iaitu bidang yang hari ini kita sebut bidang pendidikan khas. Mereka sangat mahir lah. Walaupun mereka itu berpenglihatan, mereka mahir Braille. Walaupun mereka itu berpenglihatan, mereka mahir dengan Quran Braille. Jadi saya belajar daripada mereka lah. Very dedicated pendidik. Sangat-sangat berdedikasi. Dan kenapa saya katakan mereka itu berdedikasi? Sebab semasa melaksanakan proses pembelajaran itu, istilah kesian tu tak ada. Istilah kesian Ya. Maksudnya kalau kita buat salah, dia tegur. Dan kadang-kadang teguran itu sampai ke tahap marah. Kena marah cikgu. Ya. Saya masih ingat lagi satu peristiwa lah dengan cikgu saya dah arwah pun. Masa tu saya belajar tajwid. Tajwid, okey. Masa tu saya belajar ilmu tajwid. Agaknya kesilapan yang saya buat tu selalu sudah berulang. Saya bukan sekadar kena marah, kena rotan. Kena rotan. Ya. Tapi kesannya ialah saya minat dengan tajwid lepas tu. Sampai sekarang. Itu yang menjadi maksudnya daripada cikgu tu masa dia nak rotan tu, dia tak pandang orang ni nampak tak nampak. Okey. Yang penting ialah dia nak murid yang diajar tu menjadi. Hari ini kita sebut kemenjadian murid. Kemenjadian murid ya. Itu pihak kedua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga sudah tentulah isteri saya lah. Isteri tercinta lah, Nisa. Tapi hari ini dia tak ada. Dia bertugas. Baik. Tapi macam cikgu lah kan, mungkin kita nak tahu juga, mungkin ada calon-calon SPM pada tahun ini yang 2020 inilah kan. Mungkin mempunyai nasib yang sama seperti Cikgu Zakaria. Mereka tapi juga mereka murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas. Tapi diorang rasa macam diorang down sangat cikgu. Diorang rasa macam aku ni boleh berjaya ke dalam hidup kan? Apa nasihat kepada mereka cikgu? Okey, saya nak beri pandangan saya perkongsian ni kepada dua pihak lah. Yang pertama murid yang berkeperluan khas ni, yang kedua murid di arus perdana. Arus perdana. Okey. Untuk murid berkeperluan khas ni, contohnya murid yang bermasalah penglihatan, tak kiralah mereka yang menjadi murid saya ke ataupun murid yang sama tapi belajar di sekolah lain ke. Okey, kita kena ingat bahawasanya yang akan menerangi hidup kita pada masa depan adalah ilmu. Okay. Bukannya harta, bukannya lampu jalan, bukannya matahari dan bulan, bukan. Okay. Dengan ilmu. Jadi daripada ilmu itulah kita akan dapat menerangi hidup kita lebih terang daripada bulan pada waktu malam. Dan lebih terang daripada sinaran matahari pada waktu siang. Okay. Ilmu itu saja. Sebab ilmu ni, bila kita ada ilmu, kita berkongsi, ilmu kita bertambah. Dia beza dengan harta. Bila kita ada harta, kita berkongsi, harta akan berkurangan. Itulah beza ilmu dengan harta. Okey. Dan kepada murid-murid lain yang sedang menduduki peperiksaan SPM dan juga murid lain jugalah. Okey. Saya juga ingin berkongsi sesuatu dengan anda semua. Iaitu yang pertama tadi itu adalah ilmu. Samalah dengan murid yang sebelum ni. Dan yang seterusnya ialah saya suka nak berkongsi iaitu kita harus mempunyai sikap terbuka. Terbuka itu maksud saya ada kalanya anda semua akan bertemu dengan rakan-rakan sebaya seperti saya. Jadi janganlah melihat rakan-rakan anda yang sebaya yang macam saya ni seperti orang yang ganjil, seperti stranger. Itu kita tak nak cikgu. Ya, betul. Jadi harus lihat sama seperti anda semua. Betul. Okey, yang ini, pengalaman ini amat mahal yang saya lalui semasa saya bersekolah di St. John's Institution. Sebab sekolah itu adalah sekolah biasa. Okey, saya pernah belajar di dalam kelas itu ada 40 orang, saya seorang atau dua orang saja yang tak nampak. Lain semua yang nampak. Okey, dan memanglah generasi 80-an pada masa itu. Jadi adalah mungkin seorang dua yang mungkin dia mungkin tak biasa bergaul dengan orang macam saya ni. Jadi pandangan dia tu mungkin
terpesong sedikit, tersasar sedikit. Okay, mungkin dia tak biasa dan dia tak tahu. Tapi mungkin kesannya tu mungkin adalah, mungkin menyebabkan saya boleh ingat sampai sekarang apa semua itulah. Okey, jadi kita harus lebih open minded, lebih terbuka dalam bersosial dan juga sama dalam rata je semua cikgu ya. Ya, saya. Saya sendiri cikgu Naya nak kongsikan sedikitlah kawan baik Nisa sendiri daripada sekolah rendah pun seorang murid berkeperluan khas, masalah fizikal cikgu. Saya layan je dia macam biasa. Dia macam seronok lah bila dapat berkawan dengan dapat melakukan aktiviti seharian dengan kita semua, dan dia seorang yang berjaya, dia bekerja dengan yang bagus lah sekarang ni. So yang di luar sana jangan cepat merasa putus asa, down. Cikgu Zakaria pun dah berkongsikan kata-kata semangat. Ya, Akmal. Ya, cikgu mungkin boleh sedikitlah kan cikgu. Bagi mereka ni yang mengambil tahun ni lah, SPM 2022, kita tahu mereka melalui satu fasa yang agak mencabar. Selalunya kita belajar 10 bulan, 11 bulan, tapi mereka 14 bulan, sehingga diorang rasa stres, diorang rasa tekanan dan tak terus momentum, orang kata. Kurang momentum dan terus ada yang macam tak naklah ambil SPM kan. Buat apa ini? Apa pula pesanan cikgu kepada mereka yang mereka rasa disebabkan pandemik ini diorang rasa dah give up dengan ilmu pelajaran, lagi-lagi nak ambil SPM ni, Cikgu Zakaria? Okey, ini sebenarnya adalah ujian. Ujian, dia menguji kita punya ketabahan dan juga kita punya kesabaran. Betul. Okey, jadi saya ingin menyerulah kepada, khususnya kepada murid-murid yang sedang mengambil SPM tahun 2020. Sepatutnya anda semua telah pun melaluinya pada bulan 11 dan 12 tahun lepas. Dan saat ini sepatutnya anda sedang dalam debaran menanti keputusan. Kebiasaannya begitu. Tetapi tahun 2020, generasi SPM tahun 2020 ni dia ada kelainan. Tahun ini, waktu ini anda baru menduduki peperiksaan. Okay, jadi saya suka memberi nasihat supaya ini semua adalah cabaran, ujian. Okay, jadi anda semua kena tabah. Okay, kena tabah dan kena sabar dan kena bersyukur. Bersyukur kerana pihak kerajaan tetap memberi peluang untuk anda semua menduduki peperiksaan. Dan sentiasa melakukan yang terbaik untuk anda semua menduduki peperiksaan. Pelbagai kelonggaran telah diberikan kepada anda semua supaya anda semua dapat menduduki SPM dengan selesa. Ya, betul. Dengan itu, yang pelajar-pelajar di sekolah pun Nisa nak ingatkan sekali lagi, jaga SOP. Ya, jadi terima kasih Cikgu Zakaria. Tapi kejap lagi kita akan bersama dengan Cikgu Zakaria nanti untuk jam ketiga. Saya tak sabar nak dengar Cikgu Zakaria baca doa. Ini mesti taranum dia ni. Macam-macam. Apa pun Cikgu Zakaria tadi saya suka nak petik di penghujungnya nanti yang akan menerangi hidup kita adalah ilmu. Sebab tu dekat sekolah, kat dinding sekolah ada ilmu suluk kehidupan kan. Sekolah awak dulu ada? Ada. Naik tangga sekolah je nampak benda tu besar dekat dinding ilmu tu kan. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Cikgu Zakaria, tapi jangan break dulu Cikgu Zakaria. Nanti beliau akan bersama dengan kita pada jam ketiga. Selepas ini kita akan bersama dengan seseorang yang ini pun dia luar punya biasa. Luar biasa. Dan siapakah beliau ini sampai sini? Kalau nak tahu jangan ke mana-mana sebab kita nak berkenalan, nak mendapat lagi input-input terutamanya kepada mereka-mereka yang menghadapi kesukaran ataupun cabaran dalam menghadapi kehidupan seharian. Sekiranya anda seorang murid ataupun pelajar berkeperluan khas juga, mungkin ada ibu bapa kan yang ingin mendapatkan tips-tips dan sebagainya. Inilah yang kita akan bincangkan seterusnya, Akmal. Topik kita hari ini sekali lagi inspirasi kejayaan murid berkeperluan khas. Selepas ini masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Nisa K. Jangan ke mana-mana. Alright, ingat selepas ini. Cikgu Zakaria, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ini sampai 4 jilid buku ni cikgu ya? Ya, untuk satu buku teks biasa. Biasa. Yalah, yang ini yang kita belajar kan. Yang empat ni yang sekarang ni ya? Ini dah silibus baru tahun ni cikgu. Ini buku silibus baru dah ni. Yang ni semua dah silibus baru yang dibawa di sini. KSSM ni. Dia tahun ni yang lepas. Tahun lepas dah ni dah? Ya. Untuk tingkatan 4 dan 5 lah. Tahun lepas dah mula dah. Bermakna SPM tahun ni merupakan SPM yang berdasarkan